Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta terangkan adab dan cara tahnik bayi. Perlu kita tahu tahnik ni tuan-tuan ialah satu amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW pada bayi yang baru dilahirkan yang belum menyusu. Antara hikmahnya ialah menjadikan makanan pertama yang dimakan ialah makanan yang manis, yang berkat, yang baik, kurma. Dan menjadikan antara hikmahnya ialah supaya bercampur air liur orang soleh dengan air liur budak ni. Dan di antara hikmahnya tuan-tuan, sebab bayi baru lahir perut dia kosong. Yang pertama dia dapat glukos, gula semula jadi yang datang daripada buah kurma, yang baik untuk budak-budak ni sebelum dia menyusu. Itu adab untuk tahnik. Artinya adab pertama, tahnik dilakukan oleh orang soleh, ulama-ulama. Kalau kita tak jumpa ini, kata Imam Nawawi, pilih ahli Quran. Sebagaimana Imam Nawawi sebut dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Kalau tak jumpa ulama-ulama kampung kita tak ada, cari siapa ahli Quran yang mengajar Quran. Sebab mulut dia sentiasa baca Quran, suruh dia. Kemudian adab kita yang ketiga ialah sunat kita minta nama daripada orang alim, orang soleh. Minta nama dia. Sebab nama mereka doa. Ya, kita pun boleh beri nama sama. Ustaz, nama Ustaz bagi sama macam nama saya. Betul sama, tapi dia doa. Dan doa orang lain kepada kita lebih mustajab daripada doa kita pada kita sendiri. Kepada mana dia doakan, dia letak nama Muhammad, maka itu adab. Dan yang keempat tuan-tuan, adab tahnik ialah kurma. Kalau tidak ada kurma, maka boleh manisan yang lain. Sebagaimana disebut oleh Profesor Dr. Abdullah Nasir Alwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad. Kalau tak ada kurma misalnya, boleh tukar dengan madu atau sebagainya kalau ada. Itu asal. Ada pun orang kita campur pula air zam-zam dan sebagainya, itu atas asas alternatif sendiri. Tapi asalnya yang manis. Ada pun dalam budaya Melayu ada pula dia belah mulut, dia panggil. Tahnik ni belah mulut lah. Letak garam, letak gula. Sebab dia kata budak ni dia kena rasa berlaku tak manis, masing masak. Itu pengalaman hidup. Nasi dia tak sirih sekali. Tak sirih jadi boksik lah, merah lah kat mulut dia. Budak-budak ni dulu. Saya ingat masa saya kali pertama tahnik. Kali pertama saya tahnik orang masa tahun 88. Waktu saya tingkatan 2. Pertama saya tahnik. Yang saya tahnik ialah adik saya tu, Ubaidillah. Ubaidillah tu ialah bayi pertama saya tahnik. Tapi dia adik saya nombor 14. Kalau saya je mengaji agama waktu itu, belajar, maka mak saudara saya datang, mu kena tahnik sebab mu belajar agama. Letak, tapi letak garam, gula, kurma semua. Kalau saya cuma ambil kurma, ambil. Dan ni tak payahlah. Allah ni tambah-tambah belaka ni. Nak suruh rasa belaka garam. Sebab dia sunat benda manis budak tu nak menyusu dan sebagainya. Itu bayi pertama saya tahnik. Dah jadi ustaz dah dia. Ustaz Ubaidillah. Dan ramai lagi kita tahnik. Itu adab dalam mentahnik. Tapi tuan-tuan, antara adab tahnik kita tak menyusahkan orang alim kita. Kita yang mendatangi orang alim. Dalam hadis yang banyak bahawa para sahabat membawa bayi mereka, seperti hadis Abu Musa al-Asy'ari, dibawa bayi tadi bertemu Nabi SAW. Seperti hadis Asma binti Abi Bakrin, dibawa jumpa Nabi SAW di Quba. Kisah apa ni, Zubair bin Awam, dia dilahirkan Abdullah bin Zubair, dibawa ditahnik di Quba. Waktu itu Asma mengandung, dia berhijrah dari Mekah, berhenti kat Quba dulu dan dia bersalin di situ. Maka dibawa anak tadi bertemu Nabi SAW dan dinamakan Abdullah. Dan juga kisah Abu Musa al-Asy'ari dinamakan Ibrahim. Dan beberapa kisah yang lain. Kita jangan susahkan tok-tok guru kita. Ustaz, boleh tak datang hospital, Ustaz? Ku apa? Datanglah subuh-subuh esok, siang, Ustaz gitu. Ustaz datang rumah saya kat mana rumah? Batu Pahat. Tahnik. Batu Pahat. Bayar tu berapa kali tu. Jadi tuan-tuan, kalau boleh kita lah pergi agak-agak ustaz-ustaz lapang kat mana, dekat kuliah kita bawa. Dia ada kuliah subuh, kita bawa. Benda tu benda yang mudah, jangan menyusahkan. Ia benda yang disunahkan, yang disunatkan. Bila mana ditanya salah seorang guru kami, Ustazuna Al-Allamah Said Sabiq. Waktu kami berada di Mesir, Al-Allamah Said Sabiq jiran kami. Dan saya sempat belajar dengan beliau, almarhum, guru pada Yusuf Qardawi. Jadi ada sahabat saya, dia bawa anak dia nak tahnik. Kata Imam Al-Allamah Said Sabiq, dia buat apa tahnik ni, raya tak payah. Tak payah kata dia. Kita faham apa maksud dia tak payah. Sebab dia tahu dia akan jadi beban dia. Beban ni kenapa? Kerana setengah kita tak ada adab dalam berhadapan dengan para ulama. Akhir membebani ulama tu sendiri. Pasal kacau waktu dia rehat sekian-sekian. Maka benda tu kita kena ambil kira.
Sebab tu bila Allamah Syed Sabiq dia kata tak payah tahnik, saya faham maksud dia. Ya, kita kalam orang alim, kita kena beriktimad dengan adab yang tinggi. Tak boleh beradab sebab dia orang bijak, orang alim, pengarang fiqh sunnah, dan orang yang punya kesan besar dalam dunia umat Islam khususnya. Anak murid pada Hasan Al-Banna. Bila dia kata tak payah, kawan saya ni macam confused. Itu bukan ni dalam Sahih Bukhari ada. Saya kata betul, memang ada Sahih Bukhari, tak nafi. Barangkali penafiannya lebih kepada tidak mau membebankan diri dia. Kalau tidak ni pakat beratur kat rumah dia belaka, anak dia tahnik. Bukan tunggu dia keluar kat masjid, tapi pergi serang rumah. Maka ini memberi satu masyakkah. Artinya beri satu masalah. Sebab kita tahu rumah ni privasi orang. Kita tak pergi langgar lebih kurang macam tu. Sebab itu kalau orang nak tahnik, carilah masa mana ustaz-ustaz tu buat ada waktu lapang. Tengah dia habis kuliah, ustaz tahnik kejap. Artinya waktu-waktu yang mana dia tak perlu ada masyakkah pergi rumah kita, ataupun buat masa khusus untuk tahnik anak kita, ia jauh lebih baik. Sebab kita nak doa dia. Kita bukan nak kemarahan dia. Nanti dia marah. Bila Ailio dia panggil dia marah, anak kita pun marah juga dah. Keadaan tadi, adab cukup penting. Jadi ini adab waktu tahnik. Cuma kebanyakan orang kita, dia dah menyusu anak dia seminggu baru dia bawa anak dia. Ustaz, tahnik anak berapa umur? Seminggu. Secara asalnya tak disunatkan. Cuma mengambil tabarruk, mengambil berkat dia. Mengambil berkat maknanya apa? Kesan-kesan yang masih ada sikit-sikit lah ambil berkat. Tetapi secara asas tahnik tidak berlaku. Kerana tahnik saya dah sebut sebelum menyusu. Hikmah dia untuk menyusu. Tuan-tuan buka balik dalam kitab fiqh manhaji dalam bab ini. Dalam bab, kita kata dia ada bab khas tentang tahnik berkait dengan akikah. Buka bab akikah, dia ada situ. Bila waktu tahnik. Ada pun saya kata dah lepas anak. Kadang-kadang anak dibawa ni 3 tahun. Ustaz tahnik anak 3 tahun ada gigi. Siap digigit tangan ustaz pula. Gigit. Ni bukan tahnik dah macam ni. Dah tua. Artinya tahnik hanyalah pada umur yang kita katakan sebelum dia menyusu ibu dia, itu waktu yang paling baik. Adapun selepas itu kita tak nama tahnik. Saya lebih cenderung menyebut sebagai tabarruk, mengambil berkat daripada orang alim, orang soleh, doa mereka dan sebagainya. Wallahu a'lam.